Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah sains tingkatan 1. Masih lagi bab 6 iaitu dalam jadual berkala. Tapi hari ini adalah 6.3 6.3 sebatian. Sebelum ini kita dah belajar mengenai campuran. Hari ini kita akan belajar mengenai sebatian. Okey. Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia, bergabung secara kimia. Itu adalah definisi bagi campuran. Dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Bahan baharu yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri ataupun yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Dia gabung dua tu, tapi dia jadi bentuk lain. Terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam, gula, kapur tulis, marmar, polietena, sejenis plastik dan juga air tulen. Air pun sama juga, H2O kan. H2O tu unsur hidrogen dengan unsur oksigen, jadi dapat air kan. Eksplorasi sains di sebelahnya dikata karat merupakan contoh sebatian yang terbentuk daripada tindak balas kimia lah, antara besi dengan oksigen. Karat besi dengan oksigen. Permainan blok diperbuat daripada polietena, iaitu gabungan karbon dengan hidrogen. Air tulen daripada gabungan hidrogen dan oksigen. Dia mesti gabungan. Jubit diperbuat daripada marmar, iaitu gabungan kalsium, karbon dan juga oksigen. Seperti yang saya ceritakan semalam. Semalam tu dia adalah gabungan. Gabungannya maksudnya dia bergabung. Ini sebatian. Ini adalah sebatian. Buruk tulisannya. Kalau campuran, maksudnya campuran dia tidak bergabung. Itu campuran. Malu dah nak tulis. Campuran, tulis cantik sikit. Campuran. Dia cantik sikit. Begitulah. Itu nak membezakan di antara sebatian dan juga campuran. Kita tengok. Bagaimanakah unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia dan membentuk suatu sebatian? Magnesium, aluminium, zinc, besi dan kuprum bertindak balas dengan oksigen membentuk logam oksida. So magnesium, oksigen, magnesium oksida. Aluminium, oksigen, aluminium oksida sama dengan zinc, besi dengan kuprum lah. Belakang dia oksida. Bila gabung dengan oksigen. Terdapat unsur yang bergabung dengan air untuk membentuk sebatian yang bersifat alkali dan membebaskan hidrogen. Unsur-unsur tersebut dikenali ataupun disebut sebagai logam alkali. Antara logam alkali adalah litium, natrium dengan kalium. Atau litium, natrium dengan kalium. Serbuk besi dan sulfur pula membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Ini contoh bagaimana pemanasan besi dan juga sulfur dilakukan. Kalau dekat dalam amal ni dia boleh buat ni. Dekat ni tak boleh lah. Kat rumah ni boleh terangkan lah. Ada masa-masa tu kena cari jugalah. Bagaimana eksperimen tu dijalankan. Ada banyak buat pembacaan dengan rujukan juga lah. Selepas menjalankan aktiviti 6.11, anda dapat melihat bahawa logam dan bukan logam membentuk sebatian. Logam dan bukan logam, dia kata. Logam dan bukan logam membentuk sebatian apabila dipanaskan. Bersama dengan jisim campuran dan jisim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama dan tidak berubah. Ditimbang balik sama. Fenomena ini sentiasa berlaku dalam kehidupan harian. Semua garam mineral yang dijumpai di bumi wujud dalam bentuk sebatian akibat daripada tindak balas kimia yang berlaku. Semua dalam kerak bumi tu kita jumpa-jumpa tu mineral lah. Kecuali emas, perak dan platinum. Ini sebab dia unsur emas, perak dan platinum. Mahal-mahal dan semua. Kaedah pengasingan sebatian. Sebelum ni kita dah belajar mengenai kaedah pengasingan
campuran. Boleh dilakukan secara fizikal, tapi sebatian tak boleh. Dia mesti dia kata dah tidak boleh diasingkan secara fizikal. Tak boleh, dia mesti diasingkan secara, sebab dia digabungkan secara kimia. Jadi nak mengasingkan mesti guna kaedah kimia. Satu contohnya adalah elektrolisis. Satu contohnya adalah elektrolisis. Elektrolisis adalah proses penguraian suatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi kita guna arus elektrik lah, elektrolisis. So ini adalah eksperimennya. So kita akan dapat kat sini. Air tadi kita dah bagi tahu, air adalah gabungan di antara hidrogen dan juga oksigen. So kita nak asingkan hidrogen dengan oksigen lah. So akan dapat nanti kat sini. Akan dapat sini pengasingannya. Kat sini pengasingannya dua ni. Kita nampak ada tu. Air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Oleh itu, untuk mengasingkan unsur hidrogen dan unsur oksigen daripada air perlu melalui proses elektrolisis. Melalui proses elektrolisis lah. Rajah 6.29 menunjukkan cara elektrolisis dijalankan secara ringkas. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif kathod dan gas oksigen pula terhasil di elektrod positif anode. Di sinilah. Ini adalah proses elektrolisis. Boleh ni kalau nanti eksperimen ni nak tahu ujian dia. Kalau sini dia ada ujian dia, nanti dengan kayu uji. Kayu uji menyala. Okey. Dia akan keluarkan bunyi pop. Macam bunyi mercun pop tu lah, kecilnya kan. Okey. Itu ni lah. Ni kalau ni pun boleh tak kayu uji berbaru. Ni ujian dia nak tahu oksigen ke gas mana ni. Kayu uji berbara. Apa jadi pada kayu uji berbara tu? Menyala. Berapi. Kita pakai baru tu. Itu berapi. Okey. Itu adalah elektrolisis dan juga kaedah pengujian. Nak tahu mana cikgu cakap, mana tahu label, tak ada. Eksperimen ada label dekat, dia tak ada label pula. Okey, kita dapat tahulah bahawa ada dua cara lah. Satu tengok sedikit dan banyak ni, sikit oksigen sebabkan unsur hidrogen digabung lebih banyak, dua hidrogen satu oksigen. Dapatlah tengok kat situ. Perubahan fizik dan perubahan kimia. Perbezaan antara perubahan fizik dan kimia. Perubahan fizik tidak menghasilkan suatu bahan baru. Tak ada bahan baru terhasil kalau kita tengok pada perubahan fizik. Perubahan kimia membentuk bahan baru yang berbeza daripada bahan asalnya. Contohnya, kalau tengok dekat perubahan fizik, contoh peleburan ais, pembekuan air dan kondensasi dan pendidihan air. Okey. Yang itu perubahan kimia, pengaratan besi, fotosintesis, pererutan daun dan juga respirasi sel. Itu adalah contoh-contoh perbezaan perubahan fizik dan juga kimia. Bolehkah anda membandingkan, membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia yang berlaku dalam pembentukan sebatian? Okey, kita tengok satu-satu lah. Persamaan dia yang tengah-tengah ni. Ini dua ni persamaan. Okey, perubahan fizik dan perubahan kimia, dia dua ni jirim lah. Perubahan tenaga berlaku lah. Okey. Perubahan fizik dulu tidak membentuk bahan baru. Dia memang tak ada bentuk bahan baru. Sifat bahan dan hasil ni adalah sama. Asingkan magnet dengan sulfur. Dulu magnet dengan sulfur lah. Walaupun kita asingkan, dapat juga magnet dengan sulfur kan. Komposisi kimia bahan dan hasil sama. Memerlukan tenaga yang sedikit. Simple-simple lah. Tak payah buat eksperimen jenis-jenis. Susah kan. Membentuk bahan baru. Kalau kimia ni, perubahan kimia bentuk bahan baru. Sifat dan bahan hasil berbeza. Sebab ada bahan baru dan jadi sifat berbeza. Komposisi kimia bahan dan hasil berbeza. Memerlukan tenaga yang banyak. Itu adalah persamaan dan juga perbezaan bagi perubahan fizik dan juga perubahan kimia untuk sebatian. Okey, ini pula adalah perbezaan antara campuran dan juga sebatian. Kita dah campur. Okey. Yang campuran dah tentulah kita
ikatannya secara fizikal. So dicampur secara fizikal, sebatian pula bercampur ataupun bergabung secara kimia. Campuran, perbezaan pembentukan bahan baru tidak untuk campuran, ya untuk sebatian. Ikatan kimia terbentuk, tak ada ikatan kimia, tapi yang ni ada ikatan kimia. Kaedah pengasingan, guna kaedah fizikal. Yang tak boleh guna sebatian, tak boleh guna kaedah fizikal, guna kaedah kimia. Sifat bahan baharu berbanding dengan sifat asal. Tak ada perbezaan. Yang ni ada perbezaan. Okey. Saya rasa itu saja untuk bab 6. Saya rasa itu saja untuk bab 6 ni. Jadi kita sudah menghabiskan bab 6 ni lah. Okay, dan kita akan masuk bab baru pada minggu hadapan. Okey, itu saja daripada saya untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang secara PDPR. Secara PDPR ini sehinggalah sekolah dibuka, tak tahu bila. Tambahan pula untuk tingkatan 1 ni kan. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.